Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita nak masak ayam masak kicap. Oke, ntar bahan-bahannya ayam yang saya dah perap dengan sedikit kicap manis dengan sos tiram. Lepas tu 3 sekawan. Lepas tu ada bawang dekat sini. Lepas tu ada cili hijau sikit lah. Ini halia, biasalah halia, bawang merah, bawang putih, serai yang saya dah tumbuk. Lepas tu saya perlukan sedikit gula. Lepas tu kicap manis, kicap masin. Lepas tu dan perisa Maggi, sos tiram, sos cili, sos tomato. Okey, kita nak mula masak hari ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak masak kita nak masak ayam masak kicap. Simple je guys. Kita dah panaskan kuali ni. Ni antara bahan-bahannya dah yang saya dah cakap ni. Kita dah panaskan kuali ni. Letak sedikit minyak. Dia pun dah nampak dah panas. Jauh sikit. Setelah kita masukkan kita punya 3 sekawan dulu. Masukkan 3 sekawan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Serai ini dan kita punya bawang merah, bawang putih, serai tadilah yang kita dah tumbuk. Hari ini kita buat ulang-ulang cara masak sikit. InsyaAllah kita akan improve sikit dari hari ke hari. Mana yang boleh. Sementara tunggu anak-anak sekolah ni, pulang sekolah ni. Ini ayam yang tadi saya dah perap terlebih awal lah ya. Saya perap dengan sedikit sos tiram dengan kecap manis. Kalau siapa yang suka nak pedas tu, boleh je dicampur cebubuh lagi baru letak ayam. Tapi kita ni nanti budak-budak dia tak makan nanti pedas. Kita tengok di sini ni pun dah bau. Kita masukkan kita punya ayam. Buatkan sikit api ya. Kalau mana-mana yang nak pulang ke Sabah ataupun ke Borneo, Sarawak saya tak pasti, tapi mana-mana yang nak pulang bercuti Christmas ke Sabah, malam saya ada tanya, sebab ramai yang bertanya perlu swab test ke apa kesediaan nak check-in dan macam-macam lah. Sebabkan musim-musim pandemik ni, jadi terlalu banyak perkara yang orang sendiri pun rasa kurang pasti dan takut benda tu bila dah sampai airport nanti ada yang tak komplit, terpaksa patah balik ke, terpaksa tunggu ke. Dan sekarang pula tak macam dulu lah. Okey, kat sini saya nak share info lah pada sesiapa yang bercadang nak pulang ke Sarawak, Sabah saya pasti, sebab saya tanya semalam dekat Senai Airport, kaunter check-in,
Pertama sekali vaksin mesti komplit 2 dos. Yang ni nanti tak perlu print, tunjuk saya refresh dulu dalam apps masing-masing dan tunjukkan dengan pegawai sebelum check in. Lepas tu itu pertama. Yang kedua ialah e-health, maksudnya sijil kesihatan kita, yang mana sini perlu diisi, wajib diisi. Saya rasa mana-mana pun ke Sabah, ke Sarawak pun sama. Tapi yang ke Sabah, yang ni saya pasti kalau ada 10 orang, maksudnya 10 orang yang kita kena isi. Okey, benda ni tak dapat dekat mana. Satu, benda ni boleh Google type e-health. Ataupun kalau tak ada, masa dekat masa nak check in nanti dekat kaunter, dekat situ pun memang kertas tidak ada, jadi scan dekat situ. Tapi pada saya memang leceh lah, lambat lah kalau siapa yang baru nak isi borang dekat situ, baru nak komplitkan, sebab itu pertanyaan-pertanyaan tentang kesihatan kita beberapa hari macam tu. Kalau ada seorang okey, kalau ada 10 orang, anak aku semua dengan melayan aku semua anak-anak nak isi benda tu, jadi ambil masa. Benda ni boleh diisi dalam tempoh 12 jam sebelum penerbangan. Benda itu boleh guna kita tengok ayam kita masak, mula garing, kita campurkan sikit sos cili lepas tu kita campurkan kita punya sos tomato. So kita gaul dulu. Okey, itu yang kedua. Yang pertama tadi sijil daripada app, sijil vaksin. Yang kedua e-health. Yang ketiga check in dah tak boleh buat melalui kaunter, dia kena melalui online ya. Datang sana pun dia tak akan benarkan kita check in dekat kaunter walaupun ada staff. Itu just drop off untuk luggage sahaja. Check in boleh dibuat 14 hari sebelum kita punya tarikh penerbangan 14 hari. Contoh sekarang ni dah boleh buat, kalau 2 minggu lagi boleh buat lah. Dan luggage tu print, untuk print luggage boleh print bila-bila. Maksudnya dalam tempoh 14 hari tu dah boleh print lah untuk luggage. Print memang nak kena pergi airport lah. Maksudnya seawal sebelum tu boleh buat, jadi tak kelam kabut. Itu yang ketiga, print check in. Lepas tu yang keempat, swab test. Ni yang ramai nak tahu. Swab test tu sebelum ni memang wajib, asal nak masuk mana-mana yang nak masuk Sabah mesti swab test. Tapi selepas 1 Disember dah tak perlu swab test lagi. Maksudnya nak masuk Sabah, keluar Sabah memang tak perlu swab test lah dari dulu. Tapi sekarang ni keluar ataupun nak masuk Sabah dah tak perlu swab test sejak 1 Disember. Lepas tu yang keempat Lepas tu yang kelima, ialah jam berapa perlu ada dekat airport. Sekarang ni kurang-kurangnya 3 jam lebih awal 3 ke 2 jam lah, maksudnya berada lebih awal, dah ada dekat airport. Memang disarankan lebih awal daripada biasa lah, memandangkan mungkin satu prosedur sekarang tu lah, jadi memang dia nak awal lah. Okey, saya letak topi dalam sikit ni. Jadi kalau siapa-siapa yang bercadang nak bercuti tu ke Sabah, Penang, Sarawak ke, jadi itu antara info-info dia lah yang saya share. Semoga membantu, dan boleh share juga saya punya info ni pada mungkin kawan-kawan ke ahli keluarga yang nak bercadang nak pulang ke Sabah ni sebab ramai sangat yang bertanya-tanya. Saya mungkin akan berada di Sabah insya-Allah
minggu kedua Disember. Tu yang nak kepastian tu semalam, nak kepastian datang sendiri ke sana. Kat sini saya nak masuk sedikit gula merah. Jadi siapa-siapa yang nak masuk Sabah tu boleh share lah this video. Ada rakan-rakan semua. Kita tak nak ada orang yang sampai sana dia terpinga-pinga, dia dah buang duit untuk swab test satu kepala dah berapa kan. Patutnya tak perlu. Cuma saya sarankan apa hal sebelum memulakan penerbangan ke selepas semasa makanlah makanan apa-apa makanan yang mungkin menambahkan kita punya kekuatan daya tahan imun kita sebab itu penting kita tahu virus yang paling banyak adalah berada di kawasan airport international airport ke mana-mana lah, lagi KLIA dia besar, Sabah Sarawak dan begitu juga KKIA. Kawasan virus yang terbesar adalah di airport dan juga di hospital. Jadi kita kena kuatkan kita punya daya tahan badan kita. Selain mengamalkan makanan sunnah, kita memang mengamalkan transfer factor sejak dulu lagi. Jadi ada yang mungkin belum mengetahui apa tu transfer factor tu, boleh hubungi kita lah. Sebab kita dah bantu ramai saya dah bantu ramai, hantar dekat ward, dekat hospital untuk pesakit-pesakit COVID yang memang dia dah disahkan positif. Ada yang dah koma, ada yang dah critical, memang tak ada harapan. Bukan lagi 50-50, memang tak ada harapan, doktor dah sahkan. Tapi alhamdulillah bila dia consume transfer factor, kita beli di dalam high dosage dalam beberapa hari dia dah recover dan discharge, alhamdulillah. Jadi pada yang mungkin masih mencari-cari apa dia mungkin suplemen yang terbaik, bolehlah cari transfer factor tu, bolehlah, saya showkan sangat. Sebab doktor sendiri memang gunakan untuk pesakit dekat hospital dan dekat mana-mana. Tak apa, kita tunggu sekejap. Okay guys, peluk. Tengok tu, kita punya ayam tu dah rasanya dah masak. Peluk guys, ayam pun dah masak. Okay, sekarang kita dah bolehlah masukkan kita punya bawang ni sebelum kita tutup api bawang ni. Guys, nampaknya kita punya meeting dah siap. Alright, biarkan dia sekejap lagi sebelum kita matikan api. Tak boleh masak sangat dia punya bawang dia tu, nanti dia tak rangup. Kita matikan api. Okay, itu dia, tengok tu. Tengok tu guys. Okay, itu saja perkongsian saya hari ini. Saya harap anda semua dapat info dan dapat resepi lah untuk hari ini yang simple. Dapat dua benda hari ini, dapat resepi ayam masak kicap style Brunei Kedayan dan kedua info tentang cara nak kepulangan ke Sabah daripada Semenanjung. Okey, itu sahaja. Semoga terhibur. Jangan lupa like, share and subscribe. Share pada kawan-kawan ataupun saudara mara yang memerlukan resepi ni ataupun memerlukan info untuk kepulangan ke tanah air di musim cuti ini. Ingat, jaga diri, jaga keluarga, jaga kesihatan.
jaga SOP, dan jangan lupa berhati-hati jalan raya. Sayangi diri dan orang tersayang. Bye. Assalamualaikum.